Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ajma'in ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, barisan ahli jawatan kuasa Qoryah, ashabul fadilah, barisan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, menyambung perbincangan kita khususnya melalui kitab Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan beberapa kehebatan yang dikurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika berhadapan dengan cabaran yang diberikan oleh para musuh baginda. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berhadapan dengan cabaran musuh. Kafir Quraisy telah mengutus Al-Nadar bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aith ke Madinah untuk bertemu pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sana. Mereka bercadang untuk meminta pendapat dari pendeta-pendeta Yahudi tentang soalan apakah yang paling sesuai untuk diajukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yahudi merupakan ahli kitab yang banyak pengetahuan tentang sejarah dan kisah para nabi. Mereka mahukan soalan yang pelik dan sukar dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Para pendeta Yahudi menyuruh mereka bertanya kepada baginda 3 soalan. Yang pertama, soalan tentang kisah pelik yang berlaku kepada beberapa anak muda pada zaman dahulu. Yang kedua, soalan tentang seorang lelaki yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga, soalan tentang hakikat roh. Setelah pulang ke Mekah, mereka segera mengajukan 3 soalan itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, semua soalan kamu itu akan saya jawab besok. Baginda tidak menyebut insya-Allah. Kesannya, selama 15 hari, baginda sallallahu alaihi wasallam masih belum dapat menjawab 3 soalan itu kerana wahyu tidak turun. Penduduk Mekah mula mengejek-ngejek Nabi dengan berkata, dia janji nak beri jawapan sehari sahaja, tapi hari ini sudah masuk hari yang ke-15. Jawapan belum juga diberi. Ejekan mereka itu menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam merasa gelisah. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kahfi yang terkandung di dalamnya kisah pemuda yang tidur selama 309 tahun dan kisah Zulqarnain.
Di dalamnya juga terdapat teguran kepada baginda kerana tidak menyebut insya-Allah ketika berjanji. Manakala soalan tentang hakikat roh pula, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa roh merupakan urusan Tuhan. Manusia tidak dikurniakan ilmu kecuali sedikit sahaja, iaitu ayat dalam surah Al-Isra 85. Tuan-tuan, sebuah lagi kisah dibawa datang kepada kita menceritakan tentang kehebatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika baginda berhadapan dengan musuh yang cuba, kita kata, menjatuhkan baginda dengan pelbagai usaha. Sepertilah pepatah yang mengatakan, kalau nak 1000 daya, ini tuan-tuan, maka para musuh yang ada, yang tak suka kepada dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha dengan pelbagai upaya, cara untuk nak bagi perjuangan Nabi menegakkan syiar Islam di atas muka bumi, khususnya di Mekah pada ketika tersebut, gagal. Jadi dia punya ketak tu sampai satu tahap ni, mereka sendiri pun dah tak tahu dah nak test Nabi ni macam mana. Buat macam-macam, semua telah berjaya diatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka depa timbul idea dekat depa, dah kata Muhammad ni sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, dia kata dia nabi. Lah ni jom kita dengar di Madinah sana tu adanya mereka yang dikatakan mengikut nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kalau mereka itu pengikut nabi terdahulu dan Muhammad ni nabi yang terkini, maka agama mereka satu, iaitu menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanya depa di sana, di Mekah sana tu, di Madinah itu, tentang, kita pergi korek ada tak soalan-soalan yang boleh kita bawa mai, kita tanya soalan yang pelik-pelik tentang cerita dulu-dulu ni, tengok Muhammad dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Pasal mereka tak percaya Nabi ni Nabi dan Rasul, maka mereka tahu Nabi mesti tak boleh jawabnya kalau benda yang pelik. Sedangkan Nabi tidak pernah pergi ke Madinah pun, Nabi tidak pernah keluar daripada kota Mekah itu, maka mereka tahu Nabi tak ada nak pergi jumpa, pergi mengaji kat mereka tentang cerita dulu-dulu ni. Maka kalau kena soalan pelik-pelik ni, tentu Muhammad tak boleh jawab, dan itu yang mereka cari. Nak cari kelemahan yang ada pada Nabi untuk mereka nak memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai alas sekali mereka mengutuslah, dalam sebuah kisah diceritakan, dua orang geng mereka, An-Nadar dan juga Uqbah, pi ke Madinah. Mereka dua orang ni pi ke Madinah, tuan-tuan, pi tanya, pi kutip soalan-soalan yang mereka nak balik tanya dekat Muhammad di Mekah. Hak mereka tahu Muhammad mesti tak boleh jawabnya. Bila tak boleh jawab, lekeh lah. Bila lekeh ni, mereka akan guna benda tu sebagai untuk menunjukkan Islam ni bukanlah agama yang diturunkan daripada Tuhan. Jadi mereka pergi kutip, dapat sungguh. Jadi yang mereka dapat ni ada 3 soalan, iaitu yang pertama berkenaan dengan cerita pelik kepada berlaku kepada beberapa orang pemuda yang berlaku dulu kala ni. Cerita tu cerita pelik tapi benar, iaitu kalau kita tahu cerita tu yang dipanggil cerita Ashabul Kahfi. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni, tuan-tuan, waktu tu tak ada siapa tahu, kecuali yang tahu tu geng-geng pendeta Yahudi ni, yang mereka bawa kisah tu daripada zaman berzaman turun mai kat mereka.
Kalau kita lah ni, kita kata macam kisah hikayat hang tuah gitu kita kata. Dia orang yang tahu cerita hang tuah ni orang-orang Melayu yang ambil tahu lah. Kalau orang tu bukan orang Melayu, dia tak kenal pun siapa hang tuah. Mai orang putih dia tak tahu siapa hang tuah. Hero macam punya hebat macam tu dia tak tahu. Pasal cerita tu bukan cerita dia. Jadi bila dia pergi tanya dekat penita Yahudi di sana, apa soalan yang kami boleh balik tanya kat Muhammad yang mengaku dia Nabi ni? Kata kalau betul dia Nabi, tentu dia tahu cerita ni. Pasal cerita ni tentu Tuhan akan cerita dekat dia. Kalau sekadar dia manusia biasa ni, dia tak tahu punya. Apa dia? Hampa tanya dekat dia, kisah pemuda, beberapa orang pemuda yang benda pelik ni berlaku dekat dia. Kalau dia boleh cerita, iaitu depa ni beberapa orang pemuda, secara khususnya 7 orang yang lari daripada raja yang zalim, pergi menyorok dalam sebuah gua, tertidur dalam tu sampai 300 tahun lebih, bahkan secara tepatnya 309 tahun. Kemudian mereka terjaga, mereka berada di zaman bukan raja yang Dikyanus dah, yang zalim yang sebelum tu. Mereka jumpa raja yang dah okey. Lepas tu mereka masuk balik dalam gua tu dan mereka baru mati betul. Lepas 309 tahun, mereka ditidurkan oleh Allah dalam gua tu. Cerita ni kalau Muhammad ni bukan Nabi, bukan Rasul, confirm dia tak tahu. Berbalik tanya dia. Yang kedua, tanya dia tentang kisah seorang lelaki yang hebat, yang menguasai timur dan barat, ataupun lebih tepatnya cerita Zulqarnain. Cerita seorang raja yang hebat, yang menguasai kerajaan daripada dunia lah, timur barat ni dia pegang. Cerita ni pun cerita lama ni. Kalau bukan dia Nabi, dia Rasul, confirm dia tak tahu. Dan yang terakhir, nak tanya dia, roh tu lagu mana? Orang hidup dengan sebab ada roh dalam badan. Jadi roh ni ditiupkan kepada kita, maka kita pun hidup. Jadi tanya dia, hakikat roh macam mana? Tuan-tuan, mereka ambil modal tu, mereka balik ke Mekah, cari Nabi, report dah dekat geng mereka ni, hak yang utuh 2 orang ni pergi sana, balik main cerita, kami dapat ada 3 soalan. Muhammad confirm tak boleh jawab, lepas ni kita pelekeh dah. Pergi jumpa Nabi SAW, pergi tanya dekat Nabi, Muhammad, kalau hang betul hang Rasul, hang betul hang Nabi, agama hang betul, Islam ni betul, hang jawab 3 soalan ni kami nak tanya. Nabi kata, apa dia? Mereka pun tanyalah 3 soalan tu. Apa cerita hang cerita mai dekat kami, satu cerita pemuda-pemuda yang pelik tapi benar berlaku. Yalah, tidur sampai 309 tahun. Dekat biasa-biasa ni tak ada orang nak percaya lah. Tapi benda tu berlaku dan ada dalil dia. Tuan-tuan, soalan kedua kami nak tanya tentang ada seorang raja lelaki yang jadi raja yang hebat, yang menguasai dunia ni timur ke barat, dia kontrol. Jadi dia ni siapa? Hang cerita mai kat kami. Kalau hang betul Rasul, Tuhan hang mesti bagi tahu kat hang boleh cerita dekat kami. Depa tahu dah. Pasal depa pergi tanya penita Yahudi tu, penita Yahudi pergi cerita lah kat depa, cerita tu depa simpan lah, buat balik mai, tunggu Muhammad nak cerita pula ke mana. Dan yang ketiga tentang hakikat roh. Nabi SAW, tuan-tuan, ini satu pengajaran juga yang berlaku, yang kita boleh ambil pengajaran yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebelum tu Nabi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga cabaran, halangan yang Nabi berhadapan, berjaya diatasi oleh Nabi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dengan diberikan mukjizat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Jadi hari tu
Jadi cerita Nabi seperti overconfident. Nabi jadi macam, Nabi tak tahu. Jawapan tu Nabi tak tahu. Tapi Nabi yakin dan percaya Allah akan cerita, Jibril akan mai habaq kat baginda, apa dia ni? Nak jawab 3 soalan ni. Overconfident tu sampai Nabi kata dekat orang kafir Quraisy yang mai tanya soalan tu, tak apa, hampa nak tahu, esok aku jawab. Habaq aku tu esok aku jawab. Nabi janji kepada musyrikin Mekah, hak mai tanya 3 soalan tu, esok nak jawab. Tuan-tuan, berlalu hari, esok Jibril tak mai pun bagi tahu dekat Nabi SAW apa jawapan kepada 3 soalan tu. Nabi sendiri memang tak tahu, nak jawab ke diri tak erti. Tapi Nabi yakin Jibril akan mai tolong punya. Takkan biar Nabi tak boleh terkontang-kanting, tak boleh jawab soalan supaya nanti agama Islam akan diperlecehkan. Mesti Allah tolongnya. Overconfident ni, sehari tak mai, 2 hari tak mai, tak turun Jibril tuan-tuan, sampai berhari-hari, sehingga jumlah sebenarnya 15 hari tak mai. Maka tuan-tuan, musyrikin Mekah sakanlah mereka dapat modal lah untuk memperlekehkan Nabi. Mereka pemain Nabi, tak tahu ni, buat tahu pula. Mana tak betul lah agama Islam ni, dakwah yang syariat dibawa oleh Muhammad ni tak betul. Kalau betul dia tahu punya jawapan kepada 3 soalan tadi. Minta jawab, mana tak tahu. Tuan-tuan, hari ke-15 maka barulah turun, selepas hari 15 barulah turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi tentang jawapan kepada 3 soalan tersebut yang terkandung di dalam sebuah surah yang kita rajin duk baca pada hari Jumaat, iaitu namanya surah Kahfi. Dalam satu surah ada jawapan kepada soalan yang telah diajukan oleh musyrikin Mekah, yang dikutip soalan tu daripada Yahudi Madinah. Berkenaan soalan yang pertama, iaitu cerita orang muda yang pelik yang berlaku, maka itulah nama surah yang diturunkan, iaitu surah Al-Kahfi, surah Gua. Di surah Gua ini, dalam tu antaranya terkandung cerita tentang beberapa orang pemuda yang hidup di satu zaman, satu masa, satu ketika dulu. Ada pandangan ulama tuan-tuan, bab Ashabul Kahfi ni berlaku di mana? Belah-belah sana lah, belah-belah peradaban manusia lama ada. Kalau ikut dalil ataupun bukti yang paling kuat adalah ni, kalau kita pergi Jordan, dalam negara Jordan ada satu lokasi yang mereka dakwa itulah Gua Ashabul Kahfi. Bahkan kalau kita pergi lah ni pun, gua tu kita boleh pergi melawat. Saya biasa pergi, tengok ada tulang-tulang yang ada dalam gua. Dia pun tutup lah, tapi kita boleh ngendak-ngendak tu, nampak ada tulang-tulang. Dalam gua tu ada tulang manusia. Jadi mereka mendakwa itulah Gua Ashabul Kahfi. Sedangkan di Turki pun mendakwa Ashabul Kahfi itu cerita di negara mereka. Bahkan di Mesir pun ada mendakwa Ashabul Kahfi itu berlaku dalam negara Mesir. Kita tak kisahlah Ashabul Kahfi ni tuan-tuan berlaku di negara mana, cuma yang kita wajib percaya apa yang ada dalam Quran, ada cerita mereka yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, iaitu tentang 7 beberapa orang pemuda, atau tepatnya 7 orang pemuda yang merupakan anak-anak orang kenamaan masa tu. Dan sedangkan raja masa tu, kalau satu pandangan kata nama raja tu Dikyanus, tak kisahlah nama apa, tapi raja ni seorang raja yang zalim, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahkan lebih tepatnya agamanya adalah menyembah berhala, tiba-tiba dalam negara dia, dalam kerajaan dia, anak-anak kita kata anggota kabinet dia, anak-anak keturunan raja, anak-anak menteri ni, tepatnya 7 orang ni, mereka beriman dengan ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah. Dengan apa jadi isu agama Ashabul Kahfi ni, cerita dia agama Ashabul Kahfi, pemuda ni dicerita dalam Quran, amanu, mereka beriman. Kita kena yakin, kena percaya mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya agama tu nak bubuh jadi agama apa? Kalau kita ni, kita kata kalau beriman dengan Allah, agamanya Islam lah. Kalau kata agama yang kata Yahudi, yang kata Nasrani, ini agama yang kita pun lah ni, kita buat ketetapan mereka itu sebagai ahlu kitab, ahli kitab. Ya, mereka pernah beriman dengan kitab, dengan sama ada Taurat yang diturunkan oleh Allah, ataupun dengan kitab Injil yang diturunkan juga oleh Allah pada rupa paras sebenar. Masa Taurat tu betul-betul masa turun daripada Allah, mereka beriman. Maka mereka beriman kepada Allah, mereka Islam cara masa tu. Syariat berubah. Syariat tak sama. Macam kita kalau biasa mengaji tentang perbezaan antara syariat Taurat dengan syariat la ni Al-Quran, contohnya solat, sembahyang. Apa contohnya? Sembahyang itu syariat la ni hak kita, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam solat tak boleh cakap. Kalau bercakap, antara benda yang membatalkan sembahyang kita. Adapun syariat dalam Taurat ataupun Bani Israel hak yang beriman, yang ikut syariat Nabi Musa dulu ni, boleh bercakap. Buktinya apa? Mereka boleh cakap, kita tak boleh cakap. Bukti dia iaitu yang berlaku kepada seorang ahli ibadat, abid, yang diceritakan oleh Nabi. Nabi biasa cerita sebuah cerita seorang ahli ibadat yang namanya Juraij. Kita biasa cerita Juraij, ahli ibadat yang beribadat sampai tahap dia tinggal dunia, dia pergi buat markas, kita kata pondok dia sendiri, madrasah dia seorang-seorang, dia pergi duduk dalam tu, tinggal habis. Masuk tinggal mak-mak dia pergi duduk di sekolah, di madrasah, di surau yang dia buat. Sehingga kan satu masa kita tahu, pendek cerita, mak dia sampai rindu, sampai pergi cari dia, nak tahu hidup tak hidup, lama tak balik rumah, pergi cari Juraij masa mak dia pergi cari, sedang beribadat tengah sembahyang, Nabi cerita. Dan apabila mak Juraij panggil, Juraij tengah sembahyang, Juraij tak jawab panggilan mak dia, meneruskan sembahyang. Ini dalil dan bukti bahawa Nabi yang cerita ni, dalil dan bukti bahawa masa tu boleh bercakap dalam solat. Mana Juraij waktu tu kalau dia tengah sembahyang, mak dia panggil tu, dia bercakap, dia kata, mak, Sat, cik tengah sembahyang, ada apa? Sat, contoh lagu tu lah. Mak dia dengar, mak dia tahu, oh tengah sembahyang, tunggu Sat, tak lagi habis sembahyang baru boleh baru main jumpa. Selesai lah masalah. Pasal boleh bercakap. Tapi apabila Juraij memilih untuk tidak bercakap kerana waktu tu dia tengah sembahyang, dia fikir dia lebih membesarkan Allah, sedangkan boleh bercakap waktu tu, tapi dia pilih tak mau cakap, sehingga mak dia terasa, mak dia berasa hati, panggil, tahu Juraij duk ada ni dalam duduk sembahyang, perbuatan sembahyang tu bunyi ke apa ke, mak dia tahu, duk ada ni, tapi aku panggil gamak tak jawab, tak apa, mak dia balik. Esok mai pula, kebetulan masa yang sama Juraij tengah sembahyang, begitu juga tak jawab, rajuk pula balik. 3 hari duk mai, lepas tu tak jawab juga, sampai itu yang jadi Nabi cerita akhirnya yang mak Juraij boleh pergi duduk doa, Juraij hang gamak tak jawab, no, mak panggil hang,
Dan kan mak tahu hang duk ada, hang dah jadi orang alim, orang abid ni, hang tak kenal mak dah, hang tak terkenang dah jasa mak hang. Gamak hang mati nanti, hang mati dengan ditimpa dengan fitnah oleh seorang pelacur. Nabi mak dah pergi sebut khusus doa, hang nanti hang mati, hang hujung hidup hang kena fitnah dengan pelacur. Tuan-tuan, mustajab doa mak dia. Apa berlaku itulah cerita pelacur pergi duk mengurat dia tak mau, dia oleh abid dia tak mau, tapi fitnah berlaku. Pelacur tu pergi duk berzina dengan pengembala kambing, mengandung. Orang kampung percaya anak dalam kandungan pelacur itu adalah anak pada Juraij. Maka orang kampung marah sampai pergi perban dia punya surau. Kami duk percaya hang orang abid, orang yang alim, rupanya kaki pelacur juga. Katok dia. Itu yang kita sembang dalam pertemuan yang lepas. Di antara kanak-kanak yang bayi yang boleh bercakap semasa kecil, anak yang dikatakan anak Juraij, yang sebenarnya anak pada pengembala kambing tu, yang berzina dengan pelacur tu, budak tu boleh habaq. Tak, pak aku bukan Juraij ni, pak aku ni pengembala kambing yang ada ni. Tapi apa pun, Juraij dah kena katok dengan orang kampung, Juraij dah cedera teruk, surau dia dah reban dah. Tu yang mustajab kita kata doa seorang ibu ni. Hati-hatilah apabila bila marah anak, kita tegur anak, janganlah kita terlepas cakap-cakap yang akhirnya mungkin kita akan menyesal di belakang hari. Anak kita jenis melewat malam-malam kan, keluar aksiden lagi padam muka hang, contoh lagu tu. Anak kita keluar aksiden sungguh, bukan padam muka dia, padam muka kita pula duk teriak berulang alik pergi hospital, duk jaga dia dalam wad. Hati-hati kalam ataupun doa yang dikeluarkan oleh seorang ibu ataupun seorang ayah, terutama ketika menegur atau memarahi anak kita. Jadi tuan-tuan, apa yang orang Yahudi, apa yang orang Nasrani semasa mereka beriman dengan kitab Taurat, rupa paras yang sebenar, asal-asal diturunkan, bahkan memang kewajipan kita menjadi rukun iman kita 6 perkara itu tuan-tuan. Salah satunya kita yakin, kita beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kita tahu, kitab Al-Quran Nabi Muhammad, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Zabur Nabi Daud yang terkenal. Ulama kata ada lagi banyak, tapi tak apa, yang topnya hab tu. Adapun suhuf yang kecil-kecil ni banyak lagi lah. Yang kitab yang besar-besar ni, 4 tu yang terkemuka, kita yakin memang betul. Kita beriman dengan Taurat, kita beriman dengan Injil, Quran tak katalah, lagi kita beriman. Semua kitab tu adalah daripada Allah. Dan ketika mana orang benar-benar beriman kepada Taurat yang sebenar, beriman kepada Injil yang sebenar, mereka itulah Islam ataupun Muslim pada ketika tersebut. Biar orang nak baca dengan nama tu macam-macam bacaan nama agama, biar pi, tapi yang pastinya mereka itu beriman. Termasuklah Ashabul Kahfi ini tuan-tuan, mereka beriman. Bahkan sebahagian pandangan kata mereka beriman dengan ajaran Nabi Musa masa tu, cara Taurat. Waktu raja yang dikatakan nama Dikyanus tu yang marah tadi ni, sebab dia suruh sembah berhala, mereka pergi sembah Allah. Mereka Islam pada masa tersebut, Muslim pada masa tersebut, ikut ajaran Nabi Musa, kitab Taurat. Raja marah, maka akhirnya raja panggil mereka ni anak-anak orang kenamaan, keturunan kita kata tengku-tengku ni, anak menteri-menteri, 7 kawan ni, 7 sekawan ni. Maka raja bagi masa dekat mereka, hampa tak tarik balik, hampa tak kembali menyembah berhala agama rasmi negara masa aku jadi raja ni, maka hampa akan kita kata akan dihukum lah. Raja dah gempak macam tu, akhirnya mereka mesyuarat 7 sekawan, maka mereka buat keputusan, jom kita melarikan diri, nak selamatkan diri. Sebab lagi kalau
raja panggil round kedua, dia memang nak hukum kita dah. Kok mana pun kalau kita tak kembali ikut ajaran ataupun agama sembah berhala ni, kita pakai tak ada lah. Jadi nak selamat diri, jom kita lari. Depa lari itulah yang pergi menyorok dalam sebuah gua yang diceritakan dalam Israiliyatnya dan kisah sempurnanya. Quran hanya cerita bab masuk gua macam tu, tapi yang dalam ceritanya lagi yang dipegang oleh pendeta Yahudi yang di Madinah tu, depa ada Israiliyat. Depa ada, kita kata, kitab ataupun buku ataupun kisah tentang bangsa depa. Macam kita Melayu, kita ada kitab, kita ada cerita Merung Mahawangsa. Contoh, dalam tu cerita tentang bangsa Melayu kita. Kita orang Melayu, kita ada cerita kita. Orang ni kita ada hikayat Hang Tuah berlima apa semua tu. Orang Yahudi pun mereka ada cerita mereka yang dikenali sebagai Israiliyat. Jadi tuan-tuan, bab Israiliyat ni kita sentuh sikit. Cerita dia tentang semua nabi-nabi, rasul-rasul dan apa yang berlaku di sepanjang semenjak Nabi Yakub itu menjadi nabi dan rasul. Sebab Nabi Yakub itu adalah, kita kata, sebagai bapa Yahudi, bapa kepada bangsa Yahudi. Sedangkan Yakub itu sendiri adalah dikenali juga sebagai Israel. Nabi Yakub itu nama dia dalam kita panggil, orang Yahudi dia panggil Israel, nama kepada Nabi Yakub. Dan dia adalah daripada Nabi Yakub, keturunan dia Nabi Yusuf dan seterusnya. Ataupun kalau dikatakan Bunyamin itu juga seorang Nabi dan Rasul, cuma dia tak termasuk dalam 25 Nabi yang wajib kita percaya. Jadi bawah-bawah tu, mai ke bawah ni, Nabi-Nabi dan Rasul sampai ke Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua bangsanya, keturunannya adalah Yahudi. Jadi depa tu ada, orang Yahudi ni simpan cerita tentang keturunan depa. Kalau kita mungkin pernah dengar cerita tentang seorang nabi yang ada juga dalam bangsa Yahudi ni, Nabi Daud. Macam mana kisah Nabi Daud ketika berhadapan dengan pemerintahan seorang raja yang Tolut dan Jalut tu. Ni cerita tu dalam Quran tak cerita habis keseluruhannya. Cuma yang ada dalam kisah Israiliyat boleh cerita tu. Yang sampai yang kata Nabi Daud, dia waktu tu dia remaja lagi, tapi dia bersama dalam tentera Tolut untuk memerangi tentera Jalut yang jahat. Dia pun pergi juga. Tengah perjalanan jumpa sungai, Raja Tolut kata, okey, aku nak test hampa kalau boleh ikut aku, ikut cakap aku, baru aku bawa pergi perang dengan Jalut. Tentera Jalut ni besar, tentera Jalut ni serupa raksasa. Depa jenis badan tinggi-tinggi. Jadi pi tu ramailah bangsa Yahudi yang pi tu, tapi sampai di sungai tu yang dikatakan sungai Jordan duk ada lah ni tu. Sampai tepi sungai, raja kata, okey, lintas sungai ni, siapa nak minum air, hanya minum sebanyak tapak tangan saja. Siapa minum lebih daripada tapak tangan, reject. Aku reject. Balik, nampak balik. Tuan-tuan ikut lah. Takat aku arah macam tu pun tak boleh ikut, nak pergi lawan dengan tentera Jalut tu, lagi tak upaya, nampak balik lah. Jadi antara yang lalu, yang boleh ikut Nabi Daud. Dia remaja lagi, dia bukan Nabi lagi waktu tu. Dia seorang remaja, ikut bersama. Tapi kerana dia boleh ikut macam mana arahan dikeluarkan oleh, kita kata, general, oleh Tolut, maka dia minum sebanyak tapak tangan. Ramai lagi dah yang dikatakan jumlah mereka hanya tinggal daripada ribuan tentera, tinggal ratusan. Jadi cerita yang komplit ni tuan-tuan, mai ikut mana? Dalam Quran cerita perang gitu kan. Memang sampai cerita daripada puluh ribu tinggal ratus orang saja. Lepas tu bila mana sampai depan Raja Tolut, Raja Jalut ni, macam mana Nabi Daud lah, orang lain pites, yalah lawan raksasa. Pi dah tak ramai geng raksasa, jadi seorang-seorang pi gagal nak bunuh. Sampai Raja Tolut isytihar, siapa boleh bunuh Jalut, aku buat menantu.
Nak bagi semangat tentera dia ni. Pakat pi seorang-seorang, gagal lah kali Nabi Daud lah yang pi. Maka dicontohkan macam mana Nabi Daud nak boleh bunuh apa Jalut tu menggunakan seketui batu yang dia kutip di tengah jalan. Dia boleh naik, dia boleh berdiri, dia boleh pijak lutut Jalut tu, naik sampai atas kepala, dia pergi katok. Rupanya kelemahan dia di atas ubun kepala ni. Dia boleh pergi hempuk batu atas tu. Yang komplit cerita ni memang mana? Yang ni terkandung dalam cerita Israiliyat. Jadi kita orang Islam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ni yang bukan bangsa Yahudi, boleh tak kita terima ataupun percaya cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang ada dalam Israiliyat, termasuk cerita Ashabul Kahfi yang komplit ni? Jadi hukumnya ulama kata, tuan-tuan, hukum kita percaya kepada cerita-cerita Israiliyat adalah harus, boleh. Cuma syaratnya jangan sampai tahap cerita itu boleh mengganggu gugat akidah kita. Antaranya cerita Israiliyat tentang di manakah bukit ataupun gunung yang didaki oleh Nabi Musa semasa bermunajat, ke masa boleh menjadi Nabi Musa yang dikatakan sebagai kalimullah, orang Nabi yang boleh berbicara dengan Allah. Di mana berlaku? Dalam Israiliyat kata di Bukit Turus Saina. Bukit tu ada di mana? Ada di Mesir lah ni, di Semenanjung Sinai, Bukit Turus Saina. Jadi boleh tak kita pun percaya Nabi Musa tu bermunajat dengan Allah atas bukit tu? Sekadar kita percaya tempat bermunajat Nabi Musa tu atas bukit Turus Saina, kalau betul tak betul pun ada ganggu tak akidah kita? Tak ada. Maka hukumnya boleh nak percaya. Tak mau percaya sudah. Dia bukan dalam Quran, dia hanya dalam Israiliyat. Maka tuan-tuan, kalau mungkin biasa dengar lah bab isu ni, termasuk juga yang kalau kita tahu Nabi Ayub alaihi salam yang merupakan salah seorang Nabi dan Rasul daripada bangsa Yahudi. Jadi antaranya Nabi Ayub ni, kisah yang diceritakan yang kita dengar adalah dia diuji dengan Allah dengan sakit. Sakit dia macam mana? Sakit dia sampai tahap manusia tidak boleh, kita kata, berada dekat dengan dia. Jadi dalam Israiliyat ceritanya punya dahsyat sakit dia sampai berulat. Ulat duduk di badan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub ni dia punya dekat diri dengan Allah Ta'ala, ulat tu dia tak buang, dia biar. Pasal bagi dia buang ulat tu mati lagi. Sedangkan ulat tu tengah hidup dengan makan daging dia, dia biar. Sedangkan benda tu, tuan-tuan, bila dia nak sembahyang, dia buat keluar ulat tu. Cerita orang Israiliyat tu, buat keluar ulat tu tak di luar. Saat lagi habis sembahyang, ambil balik buh dalam kaki dia. Pasal yalah, baguslah satu sudut. Sedangkan tuan-tuan, sebahagian ulama kata cerita yang tu tak boleh terima. Pasal apa tak boleh terima? Ialah seorang Nabi ni dia maksum. Maksum tu apa dia? Maksum tu dia ismah, dia terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya terpelihara dia tu daripada buat sebarang dosa, bahkan dia, ulama kata, maksum juga para Nabi dan Rasul ini terpelihara mereka. Walaupun dia manusia biasa, tapi dia tak boleh, kalau kata sakit, dia tak boleh kena penyakit yang menyebabkan orang lari daripada dia. Contoh, Nabi boleh sakit, tapi Nabi tak boleh sampai sakit dia ada HIV. Ya, kita bayang kalau Nabi kena AIDS, jenuh kita, kan? Jenuh nak cover balik lah. Maka Nabi boleh sakit sebagai manusia biasa, tapi tak boleh sakit sampai kena HIV AIDS ni. Nabi boleh sakit, ada penyakit kulit dan sebagainya, tapi tak dengan sampai tahap ulat duduk dalam badan, orang tengok geli geleman lari. Maka sebab tu sebagai ulama dia tolak, walaupun ada dalam kitab-kitab tafsir cerita tentang
Nabi Ayub ni macam mana sakit dia tu sampai tara macam tu, maka tapi sebagai ulama kata tuan-tuan, tahap tu tak boleh terima. Pasal dia bersangkut dengan ismatur rasul, maksumnya Nabi dan Rasul, tak boleh ada penyakit yang boleh orang jadi geli, geleman, lari daripada dia. Okey, satu. Jadi cerita tentang Ashabul Kahfi ni, mereka lari duduk dalam gua, lepas tu mereka letih, mereka tidur. Tuan-tuan, maka tidur mereka tu berapa lama? Quran cerita 309 tahun. 309 ni maksud dia apa? Maksud dia 300 tahun kira cara Masihi. Bulan kita kira Masihi ikut matahari. Sedangkan kalau ikut hijrah, ikut bulan Islam Hijri, kita kira bulan. Depa kira matahari. Siapa lagi panjang antara hijrah dengan Masihi? Jadi contoh dia, kira cara Masihi lagi panjang, harinya sampai 360 hari. Adapun kalau kira cara hijrah, bulan Arab ni, Hijri yang pakai bulan, kira pakai bulan, dia pendek sikit. Sebab tu Quran kata depa tidur tu sebenarnya 300 tahun. Dan 300 tahun tu cara Masihi. Dikira cara hijrah menjadi 309 tahun. Lepas tu Quran kata apa? Dan kamu tambahlah 9 ikut pengiraan kamu. Maknanya berapa lama mereka tidur? Ikut cara Masihi 300. Ikut cara hijrah 309 tahun. Jumlah mereka tidur tu berapa lama? Tak apalah. Mereka jaga perut lapar. Sembang sama mereka, kita lena lama. Berapa lama? Sekerat hari. Seorang kata, lama, bukan sekarang hari ni, sehari cara ni kita lena. Nampak cerah balik tu, kita masuk kemarin cerah. Ni dah cerah balik. Mana dah sehari kita tidur. Mereka sangka mereka tidur yaum atau ba'da yaum saja. Ada kata sehari, ada kata setengah hari. Padahal mereka tidur berapa lama? 300 tahun. Atau 309 tahun cara hijrah. Baru keluar mereka terlapak. Tak seorang, kita pergi ramai-ramai, tak lagi orang cam. Orang duk cari kita, nak tangkap kita, nak paksa kita kembali kepada ajaran sembah berhala. Ni kita hantar seorang. Hang keluar seorang, pisat, pergi beli roti ke apa patut. Tuan-tuan, mereka nak orang kaya. Lari tu, duit duk ada. Bawa duit. Bukan lari kosong, duit siap lah buat bekai. Keluar, pergi, masuk. Seorang ni pergi dalam pekan, menyorok, nyusuk, takut orang kenal lagi. Dia tahu orang duk cari ni. Beli roti, tanya berapa ringgit, bayar duit tu orang tak kenal dah. Duit tu masih duit perak, tapi cerita duit ni duit tahun bila punya ni, 300 tahun dah. Raja hak nama Dikyanus tu pun dah tak ada dah. Raja semasa yang duk ada, raja yang beriman, yang kita kata Islam zaman tu lah, dia beriman. Tapi cerita mereka ni hilang ni, masyarakat Israel tu duk bawa. Duk tahu, zaman dulu ni masa Raja Zalim tu, dia nak paksa mereka ni hilang. Tak tahu mana. Tak jumpa sampai sudah. Tak apa. Tiba-tiba mereka jumpa seorang pemuda pelik, main duk bawa duit. Cerita duit lama ni, saya kata duit kepiang. Zaman kita kepiang lah. Lah ni tak ada lah kepiang sen. Satu sen pun tak ada dah. Duit sen orang tak guna dah lah ni. Tiba-tiba kawan tu main kedai bawa duit kepiang. Saya pun tak nak, saya tahu sebut kepiang ni. Saya bukan pernah tengok pun kepiang ke mana. Saya tahu lah ada kepiang bawah pada sen. Pelik lah. Maka jadi riuh. Bila riuh, dengar sampai kat raja, oi, mereka ni lah ni, hak yang dulu hilang, yang pergi menyorok tu, cari tak jumpa geng ni. Maka raja pun panggil, bawa mai istana, tanya mengaku. Orang pasal orang dah habaq dah. Ni raja hak zaman dulu pasal depa si yang pergi beli roti tu tanya depa. Ni raja lah ni, siapa dia? Kan? Ni cerita hang ni cerita lama ni, bukan zaman lah pakai duit lagu ni, cerita lama ni. Oh lama. Ni zaman aku pakai lagu ni. Kami tidur, aku terlena, kami tidur sehari lah, macam mana? Tak apalah. Lari raja lah siapa? Babak raja nama lain dah. Raja lah ke mana? Raja tu dia macam mana? Tahu beriman. Okey, tahu beriman tak apa. Raja panggil pi. Dia abang kawan dia main jumpa raja.
raja offer mai dah duduk dengan masyarakat balik. Depa kata tak apalah, kami bincang balik dalam gua tu. Tu jadi contohnya, komplitnya. Depa balik mesyuarat dalam gua, depa mengantuk balik. Depa lena dulu. Kita lena dululah. Lepas ni kita pilah kat raja kan. Lena tu, hak tu lena sungguh lah. Mati terus. Lepas tu mati. Akhirnya mereka mati dalam gua tu juga. Setelah sekali tidur sampai 300 tahun, tidur pula, tidur tu tidur terus. Termasuklah anjing yang dikatakan nama Qitmir tu. Kepunyaan salah seorang pemuda tu, ada DP tu, dia sayang sangat kat anjing dia ikut sekali yang nama Qitmir. Saya dulu tuan-tuan masa mengaji Matab Mahmud dulu ada depa petua, kalau anjing ligan ni kan, kalau anjing cengeng ni, kita budak-budak tu mengikut dalam pekan masuk lorong-lorong, nampak anjing nak bagi depa anjing ni tak buat apa kat kita, hang ucap salam dekat anjing tu, sebut nama Qitmir, nanti dia akan malu. Pasal apa? Pasal dia anjing yang tidak bernama Qitmir. Kalau Qitmir tu hebat, geng Ashabul Kahfi, dia anjing korap ya. Contoh gitu lah. Ligan kita ni, saya duduk amai dulu tuan-tuan. Jadi di rumah digau, saya mula Assalamualaikum ya Qitmir, dan sengak. Jadi apa hukum kita lagu tu tuan-tuan? Cerita dah tak payah amai lah, ada bagi salam kat anjing kan. Cerita zaman budak-budak semua syoknya menjadi tak apa, Assalamualaikum ya Qitmir, jadi senyap. Memang nama Qitmir tu, pandangan ulama, nama yang paling kuat. Dikatakan anjing hak sekok, hak ikut Ashabul Kahfi 7 orang tu, anjing sekok, nama anjing tu Qitmir. Nabi boleh cerita pasal Quran dah turun cerita Ashabul Kahfi setelah 15 hari wahyu tak main. Tuan-tuan, sikit dah pengajaran sebelum kita tutup. Nabi SAW sendiri mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi berada dalam satu situasi yang namanya overconfident. Kita tuan-tuan, kita dalam agama diajar kepada kita wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Sikit kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan. Jangan pernah kita berkata kita boleh buat sesuatu, kita kata kita boleh buat, orang kata esok boleh tak kita jumpa? Boleh. Jangan kita kata lagu tu kecuali kita sandar. Dalam agama kita sandar dengan insya-Allah. Makna dia bila kita sebut, kita janji apa, kita ada insya-Allah, itu arahan Quran. Bukan saja-saja syok-syok nak kata, ataupun sebagai satu alasan kalau kita tak boleh buat esok, kita kata aku dah sebut dah, kalau Allah izin, kalau tak izin buat macam mana. Orang lah ni bila sebut insya-Allah jadi kurang percaya pula dah. Orang janji hari esok boleh mai tak? Insya-Allah boleh. Insya-Allah tak mau pula dah. Padahal sepatutnya macam tu kita. Kita apa-apa, kita kata, kita nak buat, kita sandak dengan insya-Allah. Itulah Quran suruh. Tapi masa kita kata, bukan pasal kita kata tu nak cari alasan untuk kita tak buat. Tak, kita yakin kita akan buat, tapi kalau hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi ditegur tidak berlapik dengan insya-Allah tuan-tuan. Kita kena lebih-lebih lagi lah beringat, jaga janji dengan orang, bagilah ada lapik insya-Allah, kalimah insya-Allah itu. Tuan-tuan, kita sambung cerita kita nanti pertemuan akan datang. Tengok pemuda raja tu pula yang nama Zulqarnain ni, lagu mana pula cerita yang ada dalam Israiliyat ni, kita boleh kongsi-kongsi, dan juga tentang roh pada pertemuan akan datang. Yang baik daripada Allah, yang buruk hina kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.